A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Ibu bapa ataupun guru selalu berpesan kepada anak-anak supaya berusaha keras, belajar bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran di sekolah, terutamanya bila berkaitan dengan peperiksaan. Soalan yang ingin saya timbulkan ialah adakah usaha keras para pelajar, usaha dia untuk melakukan perubahan dan peningkatan adalah sesuatu yang wajar diberikan ganjaran ataupun tidak. Soalan saya ini mungkin boleh diolah dalam bentuk cara kita membuat pemarkahan dalam peperiksaan. Misalnya kita kata begini, katalah kita mengajar satu subjek, 80 ke 100 A, 70 ke 79 B, 60 ke 69 C dan seterusnya lah. Kemudian kita berikan peperiksaan kepada pelajar bersama-sama dengan assignment, tugasan dan juga hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemarkahan. Di hujung proses peperiksaan, apabila kita nak memarkahkan pelajar, katakanlah fenomena ini berlaku ya. Ada pelajar yang berusaha keras, belajar bersungguh-sungguh dan dia mendapat markah 69. Ada pelajar yang berusaha seadanya, dapat markah 75. Ada pelajar yang usahanya sedikit saja, tapi atas sebab-sebab yang tertentu, maka pelajar ini dapat markah yang tinggi walaupun dia tidak berjaga malam, walaupun dia tidak tuition kelas tambahan ya, tapi dia dapat markah 85. Jadi berapa yang kita nak gradekan pelajar ni? Kita ada banyak cara macam mana kita nak gradekan pelajar. Sekiranya kita menggradekan pelajar hanya berdasarkan kepada keputusan akhir peperiksaan, yang dapat 89 dapat A, yang dapat 78 dapat B dan seterusnya, tanpa mengambil kira ada pelajar yang berusaha keras memberikan pelbagai memberikan pelbagai percubaan ya untuk meningkatkan dirinya. Tidakkah usaha mereka itu wajar diberikan ganjaran? Dalam peperiksaan penilaian dalam hari ucapan dan penyampaian hadiah, adakah adakah hadiah hanya diberikan kepada pelajar berdasarkan kepada ranking nombor mereka, markah tertinggi nombor 1, nombor 2, nombor 3, ataupun kita nak berikan hadiah kepada pelajar yang lebih banyak signifikan peningkatan dia, pelajar yang paling berusaha, pelajar yang paling progress contohnya ya. Persoalan-persoalan ini sangat penting kerana jika kita ingin membangunkan pendidikan Islam, kita perlu tahu berkenaan dengan falsafah di sebalik cara kita memarkahkan ya, supaya kita tidak menyandarkan kaedah pemarkahan kita semata-mata kepada trend ataupun kerana kita tertarik kepada satu idea dan tidak kepada satu idea yang lain. Kalau sekiranya kita meletakkan ranking pelajar semata-mata berdasarkan kepada keputusan akhir, kita mungkin bersetuju dengan idea yang dibawa oleh Konfusi, yang mana Konfusi di dalam kata-kata hikmahnya menekankan bahawa lebih banyak usaha yang diperlukan oleh seseorang itu untuk belajar, faham dan berjaya, lebih rendah nilai bagi orang tersebut ya. Mungkin kata-kata Konfusi ini agak kasar kedengarannya di telinga kita, tetapi kita perlu faham Konfusi ini hidup di zaman yang bagaimana, konteks yang bagaimana. Beliau sebagai seorang ilmuwan menasihat pemerintah dalam istana, bagaimanakah posisi beliau di dalam masyarakatnya, di dalam ranking istana itu, supaya kita faham apa yang mempengaruhi cara berfikir beliau, yang berkemungkinan besarnya sangat berbeza daripada kehidupan kita sekarang. Jadi kita tidaklah terus membuat rumusan bahawa Konfusi salah ya dalam membuat pendirian begitu. Maknanya Konfusi menekankan kita tidak perlu memberi ganjaran ya kepada usaha yang dilakukan oleh seseorang, kerana usaha yang lebih untuk seseorang itu berjaya
menunjukkan bahawa seseorang itu rendah nilainya dan tidak perlu diberikan ganjaran. Mengapakah persoalan itu timbul? Nak menjawab pandangan Konfusi itu, mungkin ada beberapa soalan yang boleh kita pertimbangkan. Contohnya, adakah kepintaran seseorang itu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain? Adakah kepintaran seseorang itu berbeza di dalam satu subjek dengan satu subjek yang lain? Adakah kepintaran ini stagnan, tetap, ataupun ia boleh berkembang dan berubah bergantung kepada usaha? Ya, dan untuk menjawab soalan-soalan tersebut, kita perlu membuat penyelidikan. Jadi kalau sekiranya kita kita meletakkan ranking pelajar, nombor 1 ialah markah tertinggi, nombor 2 ialah markah kedua tertinggi, nombor 3 ialah markah ketiga tertinggi, tanpa melihat pelajar ini lebih berusaha dan usahanya itu harus disokong dan diberikan ganjaran, maka idea kita itu mungkin selari dengan idea Konfusi. Tetapi bagaimana pula dengan pandangan Islam? Ya, adakah Islam menilai pada hasil akhirnya, ataupun usaha di antara itu, usaha untuk sampai kepada matlamat itu juga diambil kira dan dihitung sebagai sesuatu yang dihargai. Dan ini memerlukan kepada kita untuk meneliti ya, hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Quran yang berkaitan. Yang boleh saya fikirkan pada masa ini adalah dengan kita melihat tentang bagaimanakah baginda SAW memberikan motivasi kepada para pembaca Al-Quran ya, dalam hadis Muslim misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Ya, siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang bersusah payah, ya, sebab dia tak pandai nak baca Al-Quran, maka dia membaca Al-Quran dengan serba kepayahan, maka baginya dua ganjaran. Iaitu ganjaran yang pertama adalah ganjaran dia membaca Al-Quran. Ganjaran yang satu lagi pula ialah kerana ganjaran atas usaha dia untuk membaca dalam kepayahan. Ya, jadi kalau berdasarkan kepada hadis ini, maknanya Islam memberikan ganjaran bukan hanya kepada hasil akhir tetapi juga kepada usaha. Dan sekiranya kita ingin membuat perubahan kepada cara kita menilai, ya, mengakses tahap pembelajaran pelajar-pelajar kita, maka berkemungkinan saya mengusulkan bahawa pendidikan Islam itu lebih dekat dengan idea ganjaran sokongan diberikan kepada pelajar pada juga mengambil kira usaha-usaha mereka, walaupun akhirnya keputusan mereka itu bukan yang terbaik dari segi secara kuantitatifnya, siapa markah lebih tinggi, siapa markah yang lebih rendah. Dan ini bukanlah satu pendapat yang muktamad, tapi saya ingin membawa kita kepada melihat beberapa aspek supaya pendidikan Islam itu dibina di atas asas-asas yang jelas dan bukannya terikut dengan trend timur ataupun barat semata-mata. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.